Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ihsan. Ya, bawa balik surau. Okey, alright. Pertama-tama sekali, terima kasih saya ucapkan saya bersama ahli kumpulan saya Cikgu Irzan Nasir, seorang guru di Sungai Petani, dan juga Encik Nur Hisham Samsudin, seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, ini adalah sebahagian daripada satu assignment kami SGDU 5173 bertajuk Human Resource of Management in Education, untuk kami melaksanakan satu needs analysis. Kami nak kaji apa isu sebelum kita bawakan isu ni ke satu program yang lebih besar. So ini adalah salah satu daripada kajian analisis untuk mendapatkan isu-isu. Okey, kami bertiga dalam satu grup, cikgu. So ini adalah sesi interview yang pertama. Tak sempat berkenalan lagi ni. Tak apa. Kita teruskan dengan sesi kita untuk pengetahuan Cikgu Irzan dan Cik Nur Hisham. Cikgu Ihsan, Cikgu Nurul Ihsan bin Hasbullah merupakan guru besar saya. Orang yang memberikan sokongan kepada saya. Selalu tanya, bila nak sambung mengaji, bila nak sambung mengaji. Untuk pengetahuan Cikgu Irzan dan Cik Nur Hisham, Cikgu Ihsan merupakan alumni pemegang ijazah sarjana pengurusan pendidikan, sama macam kita, daripada UUM juga. Okey, dipersilakan Cikgu Ihsan untuk soalan pertama. Boleh Cikgu Ihsan kongsikan pengalaman Tuan dalam bidang pendidikan daripada mula posting sampai ke hari ini. Silakan Cikgu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia yang sebenarnya kita dapat sama-sama pada malam ini dalam keadaan sihat walafiat. Pertamanya kita doakan mudah-mudahan kita dijauhi daripada pandemik COVID-19 ini yang melanda seluruh negara, seluruh dunia ini, yang memberi kesan kepada sistem pendidikan, terutamanya bagi guru-guru lah. Jadi sedikitlah sejarah perjalanan hidup saya. Dulu bermula daripada saya cerita daripada mata perguruan lah. Saya tak cerita dari sekolah, panjang pula cerita nanti. Saya diterima masuk ke Institut Perguruan Darul Aman Jitra untuk mengambil sijil perguruan pengajian Melayu peringkat sekolah rendah. Alhamdulillah lah. Dalam keadaan tu masa itu saya telah pun bekerja di salah sebuah syarikat kewartawanan berita di Kuala Lumpur, dan saya balik untuk menjadi seorang guru atas hasrat ataupun niat ayah saya yang memang nak suruh saya jadi cikgu lah. Ada sikit cerita lah saya boleh kongsi di sini. Saya tidak minat cikgu ni. Saya kurang berminat pada ketika itu. Tahun ketika saya berada di tingkatan 6 Kolej Sultan Abdul Hamid di Al-Usta Kedah ni, kami diarahkan oleh guru-guru tingkatan 6 pada tahun itu. Mereka minta supaya kamu yang tingkatan 6 ni pi jawab soalan atau pi ambil borang dan jawab soalan peperiksaan untuk jadi cikgu. Tahun itu tahun 1988. Rasanya mudah lah nak jadi cikgu pada ketika itu. Kami pergi dengan bas lah, pergi ambil borang. Diringkaskan cerita, dah ambil borang, balik rumah maklum kepada ibu dan ayah. Sebenarnya saya tidak hantar borang dan saya tidak isi. Saya cuma bagi tahu saja, kata ambil borang. Harapan mak dan ayah pada ketika itu kita pun tak tahu. Sebenarnya ni lah, bila kita jadi ibu dan ayah, kita akan rasa benda tu lah. Saya sebenarnya 3 kali ambil borang. Yang saya isi yang ketiga tu. Baru dapat 2 borang lagi yang saya ambil, saya tak isi. Saya tipu lah, maksudnya saya tipu ibu dan ayah saya.
Tapi untuk makluman, apa yang ibu dan ayah kita nak untuk kebaikan kita ni, dia berlaku. Jadi akhirnya saya jadi cikgu lah. Cikgu Syamil dan juga semua yang saya kongsi pada malam ini. Alhamdulillah, tahun 98, tu STP saya dapat keputusan yang agak orang kata apa, agak tak capai lah sasarannya. Saya dapat 4 prinsipal, 1 subsid. Jadi saya ambil lain. Saya ambil 3 kali peperiksaan STP sebab niat saya untuk masuk universiti pada ketika itu. Tapi alhamdulillah pada tahun 1992 saya dapat 2 tawaran, iaitu ke UKM untuk second batch dan juga ke mata perguruan. Jadi itulah yang dikatakan rezeki dan juga niat ayah kita, ibu bapa kita ni. Akhirnya saya jadi cikgu lah. Diringkaskan cerita lagi, saya posting di Shah Alam tahun 1994 sehingga 98. Itulah kemenjadian ni. Bila berada di sekolah, saya dapat memikatlah hati guru besar pada ketika itu. 8 orang kami posting pada masa itu. Saya seorang saja yang dipertahankan, maksudnya dikekalkan di sekolah tersebut. Tahun kami tahun 94 bermula posting dan praktikum. Bila posting dulu ni, praktikum ni dia tak mestinya dulu di situ. Dia kena posting praktikum ni sama, dan saya dikekalkan disebabkan atas rekomen guru besar. Dia berkenan kat saya kot pada masa itu. Alhamdulillah, kekal sehingga tahun 1998. Guru matematik mengajar PPHMI tu, bahasa Inggeris tu. Kan, jadi ada sikit lah pengalaman jadi guru bahasa Inggeris yang saya pun tak berapa baik dah saya pada ketika itu. Banyak juga belajar lah di situ. Dan akhirnya tahun 1999 di hujung itu saya telah ditukarkan ke Sekolah Kebangsaan Bukit Hijau, dan 2 tahun di sana saya dan saya dilantik sebagai PK1. Kebetulan timbalan PPD pada ketika itu adalah guru saya di Kolej Sultan Hamid, dan kebetulan PK1 sambung belajar. Alhamdulillah lah, itulah cerita sikit. Dan saya mula sambung belajar di situ, di SK Bukit Hijau Pokok Senar tu. Saya mula sambung belajar untuk peringkat ijazah, dan seterusnya saya sambung masters tahun 2010, tamat 2013 convocation pengurusan pendidikan, seperti mana yang disebutkan tadi lah oleh Cikgu Syamil, tahniah lah Cikgu Irzan dan juga Nur Hisham Syamsuddin, 3 orang lah ni ya. Jadi saya, kalau saya ada sebagai student master pada ketika itu, saya telah berada di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah sebagai pegawai kaunseling pada masa itu. Jadi saya ambil peluang lah, take advantage lah orang kata, sebab saya duduk di jabatan pensyarah-pensyarah. Bila nak turun nak buat apa kajian, dia akan menggunakan saya lah, meminta tolong saya untuk buat kajian seluruh negeri Kedah. Dan beberapa orang kawan-kawan yang sama dengan saya pun menggunakan peluang inilah untuk saya dapatkan peluang. Saya kontak semua sekolah yang saya nak pergi, Cikgu Syamil. Di Langkawi itu saya buat kajian beberapa sekolah. Saya telefon lah, saya abang kata saya pegawai. Itu kelebihan yang ada lah, insyaAllah. Jadi saya menyambung untuk kursus guru besar ini pada tahun 2013 hingga 2015. Sepanjang tempoh tu saya mengaji daripada 2013 termasuk 2015. Lupa nak beritahu, dalam pengajian saya peringkat master, saya dapat pointer second upper lah, 3.7. Okey. Lepas tu yang untuk kursus guru besar ini saya dapat 3.990. Jadi saya dapat anugerah Naib Chancellor dan juga 4 kali anugerah dekan dalam pada masa tu. Belumlah masa tu kita sebenarnya
pertamanya saya nak sebut di sini bahawa pengalaman lah. Saya pun bukan cerdik sangat. Saya tak pandai sangat dengan data dan sebagainya. Tapi sebenarnya pengalaman itu memberi peluang kepada saya untuk menjadi antara orang yang terbaik lah dalam pengurusan master tu, pengurusan pendidikan untuk guru besar tu. Ada 11 orang saja yang dapat anugerah. Saya salah seorang yang termasuk dalam tu lah. Saya pun habis tamat kursus ataupun kursus guru besar lah yang bersama dengan IAB sebagai penyelia tahun 2015 convocation, dan 2016 itu saya diposting ke Sekolah Kebangsaan Hakim Tih. Sebelum itu di Sekolah Kebangsaan Sukam Nanti dan juga Sekolah Kebangsaan Kubang Leret di Kubur Panjang. Jadi di Hakim Tih itu, untuk makluman Cikgu Syamil, 2016 saya ke SK Hakim Tih sampai sekarang lah. Itulah pengalaman sikit sebanyak sebagai seorang guru dan sebagai pentadbir lah. Saya rasa lah sebagai PK Koko. PKM saya tak pernah. Saya tak pernah pegang jawatan PKM. PK Koko saya pernah buat program yang agak besar lah, masuk dalam radio dan sebagainya. Itu Cannibal Co-Curriculum. Saya bawa kereta perisai SPG, saya bawa kereta bomba tu yang tangga panjang tu. Jadi anak-anak kita main naik, anak-anak murid naik di situ lah. Dan satu lagi bawa kuda ke sekolah. Satu perubahan besar yang berlaku di sekolah tu. Yang mana sekolah tu pada ketika itu tak pernah buat lagi program yang begitu besar yang dipanggil semua dan masuk dalam radio Kedah. Itulah sikit sebanyak lah. Saya ingat tak apa, kita akan selang-seli dalam soalan-soalan yang mungkin Cikgu Syamil tanya. Okey, Cikgu, kalau ikut tahun kan, dalam tahun, jumlah tahun tu berapa lama Cikgu berada dalam bidang pentadbiran? Maksudnya pentadbiran daripada penolakanan, PPD, jabatan, lepas tu balik pada guru besar. Sepanjang tempoh sekarang ni lah, daripada saya mula jadi cikgu ni tahun 1994. Dilantik secara rasmi sebagai guru dan sekarang ni lebih kurang dalam 27 tahun lah perkhidmatan sebagai seorang guru. Ya, di PPT tempoh guru ni saya sehingga tahun 2004 sahaja, daripada 1994 hingga 2004. Saya dipanggil 2004 tu sampai sekarang duduk di jabatan pentadbir kan? Di penolakanan ataupun PPD ataupun jabatan. Maksudnya dah 2004 sampai 2021 dah 17 tahun noh. 2000 tahun 2000 saya jadi PK. Dan saya sangat singkat lah menjadi seorang guru biasa. Daripada tahun 94 sehingga 1999. Tahun 2000 tu saya dilantik sebagai PK Koko. Lebih kurang setahun. Tahun depan tu saya dilantik sebagai PK 1. Itu pengalaman saya. Okey, so cikgu ada 21 tahun pengalaman sebagai pentadbir. 21 tahun pengalaman pentadbir. So kalau kita tengok dekat sini, topik kita malam ini adalah mengenai pengurusan penilaian prestasi. Jadi saya rasa untuk setiap pentadbir, sama ada di sekolah ataupun di PPD, di jabatan, benda ni menilai prestasi ini adalah satu benda yang sangat biasalah. Right. So maksudnya cikgu dah lebih kurang dalam 20 tahun tu menjadi penilai 1, penilai 2, sama ada penilai 1 atau penilai 2 kan? Dan pernah menjadi panel MPQL lah. Temuduga guru-guru bakal guru besar, temuduga PK untuk jadi PK. Itu pengalaman di jabatan lah pada ketika itu. Okey. Right. So untuk isu pertama kita pada hari ini, kalau kita tengok pengalaman cikgu dekat 20 tahun sebagai seorang penilai, mestilah sebelum ni untuk pengetahuan semua, kita menggunakan penilaian bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PB-PPP yang telah diluluskan dan menggantikan LMPT pada semua cikgu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan bermula Januari 2016. So bermula 2016 baru kita guna PB-PPP. Right. So Cikgu Ihsan dah 21 tahun, almost 20 tahun dah beberapa jenis kan, macam-macam jenis, daripada yang tulis tangan dulu kan, tulis tangan sampai tulis tangan mesti menggunakan
Guna bolpen biru. Yang kalau tak grade color lain, kalau grade color lain pun betul kan? Kalau tak silap saya. Ya. Borang dah kan? Right. Okay. Ya, betul. Right. Okay. So sebagai salah seorang penilai yang dah lama dalam proses penilaian ni, kita masuk pada era pandemik PDPR ni. Sebagai salah seorang penilai prestasi di sekolah, boleh tak cikgu kongsikan pengalaman cikgu menilai prestasi guru ketika PDPR untuk tahun lepas? Kita cerita situasi tahun lepas pun masih dalam keadaan PDPR. Boleh cikgu share sikit? Lain kan pada kebiasaan dah kan? Betul. Baik, sebab perkataan penilaian ini dia ada dua kaedah penilaian yang biasanya diguna pakai oleh kementerian lah. Satu dipanggil penilaian kompetensi kepada guru-guru, dan yang kedua ialah penilaian kepada keberhasilan ataupun impak yang dihasilkan lah. Sama juga di peringkat universiti, buat kajian ni mesti merujuk kepada impak lah untuk mendapat kesan. Jadi saya pada malam ini kalau sebut penilaian sebagai seorang pegawai penjawat awam, pegawai di bahagian pendidikan, pentadbir, penilaian sangat pentinglah pada pentadbir ni, terutamanya pada guru besar. Sebab penilaian merupakan sebagai kayu ukur penting kepada kompetensi seorang guru. Mungkin guru-guru tidak akan sukalah, cikgu tidak suka dinilai. Begitu juga anak murid bila buat peperiksaan ni, tension, stres dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, untuk melihat kayu pengukurnya, kita kena buat penilaian. Penilaian untuk yang disebutkan oleh soalan cikgu, perbezaan lah kalau berbanding penilaian dulu dengan sekarang dan era pandemik ini, kita dapati ada dua kaedah yang diberikan oleh kementerian, iaitu penilaian secara dalam talian, yang kedua ialah penilaian secara luar talian. Kaedah ini memang popular. Kalau sebut dalam talian, luar talian, semua guru-guru termasuklah murid, ibu bapa akan faham keadaan yang sebenar. Pendekatan yang digunakan ataupun keberkesanan penilaian ini bergantung kepada kaedah yang guru pakai. Cikgu biasanya akan buat dua talian, dan cikgu sangat popular menggunakan luar talian daripada dalam talian. Sebab melalui dalam talian ni, tidak semua guru-guru boleh menguasai ICT, yang tidak boleh menguasai ICT, dan ini yang menimbulkan stres di kalangan guru, terutamanya guru yang usia yang teknologi ini akan menjadi satu saya datang penilaian yang dibuat. Penilaian secara dalam talian ini sebenarnya seronok sebab kita boleh bersuka melalui maya lah. Jadi kita boleh dengar secara direct cikgu mengajar dan juga anak murid yang memberi respon. Saya untuk makluman cikgu yang ada kajian malam ni lah, Cikgu Syamil dia mengajar saya, asalnya saya akan masuk lah. Saya minta masuk untuk melihat keberkesanan. Walaupun dia fikir, saya minta masuk. Tujuannya ialah untuk membuat penilaian. Yang kedua, penilaian melalui luar talian, iaitu ini popular di kalangan guru. Guru suka hantar WhatsApp dalam bentuk modul. Dia copy paste dalam YouTube, dia hantar. Dia bagi dan dia pun tinggal lah bagi arahan. Jadi anak murid kita pun baca. Sama ada baca arahan atau tengok video, kita tak pasti setakat mana ataupun respon ataupun cara dia mendapatkan bahan. Cikgu pun itulah saya katakan bahawa dengan kaedah yang ketika PDPR ini ada pro and con, ada kebaikan dan ada juga keburukan. Itu bergantung kepada kreativiti guru-guru ketika dia memberikan bahan untuk sesi pembelajaran PDPR itu. Saya ingat itu saja dulu soalan yang pertama. Cikgu Ehsan ada sebut tadi mengenai perbezaan dari segi alat ukur, dan saya rasa saya ambil satu lagi, saya ambil term sebagai instrumen lah. Maksudnya ada dulu kita just buat penilaian bersemuka dalam kelas kan. So sekarang ni kita ada dalam Google Meet. So dia ada perbezaan lah dekat situ. So dari situ Cikgu Ehsan rasa untuk pendapat Cikgu Ehsan, ada perbezaan penilaian berasaskan kualiti kerja, ada beza tak cikgu? Kualiti kerja cikgu ataupun komitmen cikgu, ataupun ada isu-isu yang berbangkit yang menyebabkan cikgu tak mampu untuk
untuk perform macam mana situasi dalam kelas sebelum ni? Ada halangan tak, cabaran ke untuk kita menilai? Memang ada perbezaan yang agak ketara berbanding yang saya sebutkan tadi lah. Kalau jika dia berbanding dengan antara guru muda dan juga guru yang lama, ataupun membandingkan antara guru yang berminat mengajar dengan guru yang tidak berminat, indikator sebagai penilaian untuk melihat sebagai kayu pengukur. Kalau guru lama, biasanya dia tidak dapat menguasai ICT ini sebagai bahan kaedah pembelajaran. Biasanya dia main copy paste je. Dia pun ambil daripada kawan-kawan, dia pun tak study pun. Kadang-kadang saya minta maaf lah, saya cakap ni berdasarkan pengalaman, saya melihat kepada keadaan yang sebenar lah. Ya, dia ambil kawan dia hantar, dia pun bagi kat budak. Sedangkan dia sendiri pun tidak memahami apa yang dia bagi. Itu akan berlaku. Yang kedua, kita ambil contoh guru yang berminat. Guru berminat ni tak kira tua atau muda, tak kira lama ataupun baru. Jika dia berminat, dia mempunyai sekarang ni orang sebut apa? Jiwa seorang guru ni. Jiwa seorang guru ni, dia tak kecoh lah. Dia akan buat yang terbaik. Dia sanggup kalau mungkin di kawasan tempat dia tu tidak kemudahan internet, dia pergi cari tempat lain. Saya sangat tertarik dengan satu seorang guru cemerlang negeri Kedah, Cikgu Zul Helmi. Ya, semua orang kenal kot, Cikgu cemerlang Kedah kan. Di kampung dia dekat Jerlun tu, dia tidak ada capaian internetnya kurang. Dia bawa bahan-bahan laptop dia tu berada di tengah padang untuk buat sesuatu lah nak bagi kepada anak murid pelajarnya. Itu contoh saya beritahu tadi. Itulah perbezaan antara tadi ni sebagai indikator untuk kita buat kajian. Okey, cikgu, yang cikgu sebut tadi, saya ambil balik point tu. Saya nampak cikgu dah sebut penilaian agak sukar lah kerana kita tak dapat bersemuka macam biasa kan. Of course lah dia akan jadi sukar. Right. So cikgu ada sebut tadi penilaian lebih berbentuk kepada objektif dan pemerhatian. Macam cikgu tengok WhatsApp, cikgu hantar-hantar tu. So apa pandangan cikgu? Adakah itu membuktikan komitmen cikgu ataupun sebaliknya? Seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, kita kaitkan dengan minat dan juga jiwa seorang guru. Dia sebenarnya dia menjadi jiwa seorang guru ni, di mana-mana pun dia akan jadi guru, dia akan buat sesuatu untuk mendapat ilmu. Jadi berbalik kepada konteks ataupun tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik ni, dia akan berusaha bersungguh-sungguh lah untuk mendapat. Jadi kalau guru itu tidak berminat, mungkin ada halangan-halangan yang saya sebutkan tadi lah, seperti mana yang disebutkan tentang capaian internet, tentang penguasaan dalam ICT ni, yang menyebabkan ada perbezaan di antara guru, PDPR guru dan juga kesan kepada murid. Itulah perbezaan yang saya nampak. Yang dia juga boleh dikaitkan dengan pro and con, bergantung kepada saya sebutkan tadi ialah jiwa seorang guru lah. Okey, kita nampaklah salah satu cabaran terbesar kalau cikgu sebut tadi capaian internet untuk pengetahuan semua. Baru-baru ini kawasan sekolah Kebangsaan Hakim Tih ni masuk berita menunjukkan capaian internet sangat-sangat tidak membantu kepada PDPR. Maksud dia kalau PDPR tidak dapat dijalankan, maksud dia ini kesan dia nanti dia akan naik ke atas lah. Cikgu tak dapat buat PDPR sebab tak ada internet. So nanti kita sebagai pentadbir nak menilai pun akan ada masalah juga. Right? So apa pandangan Cikgu Ehsan? Apa cadangan ataupun cabaran yang Cikgu Ehsan rasa macam mana kita nak di sebalik masalah internet ni, tapi kita masih lagi kena buat penilaian yang orang tepat adil dan saksama lah. Macam mana kita nak melihat cikgu-cikgu ni? Agak sukar lah. Pertama, jawapan secara objektif ni ialah agak sukar untuk membuat penilaian secara tepat kepada, terutamanya kepada guru lah. Sebab dalam pencapaian internet ni, dia akan menjadi satu halangan dan juga alasan
yang dianggap untuk tidak memberikan satu komitmen yang komitmen seorang guru lah kepada penilaian. Jadi kalau tidak dapat bersemuka untuk menilai, melihat impak yang berlaku, hanya dilaporkan melalui dalam bentuk laporan, email, WhatsApp ataupun kaedah pelaporan melalui Google Meet, sebenarnya penilaian ini juga bergantung pada sikap lah. Kalau seorang guru yang jujur, mungkin dia akan bercakap dengan lebih tepat dan dia memastikan perkara yang dia bagi itu boleh membantulah memberi kesan kepada anak murid. Dia tak kadang-kadang dalam kes penilaian yang sekarang ini pun pengisian kehadiran, pengisian pelaporan, masuk 20, masuk 18 orang tapi isi 20 contoh. Cuma pentadbir mungkin tahulah keadaan sebenar, tapi kita pun tengok cikgu catat online tu sampai di peringkat kementerian. Itu yang saya katakan tadi, penilaian ini agak kurang tepat kerana guru-guru akan membuat sesuatu untuk dianggap tidak kompetensi. Dia akan buatlah. Begitu juga anak murid. Dan kaedah guru memberikan bahan kepada anak murid, walaupun ada dua kaedah, sama ada dalam bentuk dalam talian ataupun luar talian, menyediakan modul bahan yang diberikan kepada anak murid, dia berbeza. Sekolah di luar bandar yang ada kemudahan dan juga sekolah di bandar yang mempunyai kemudahan yang begitu canggih, sangat berbeza. Walau bagaimanapun, kecanggihan itu boleh diatasi melalui kesungguhan. Ada ibu bapa di luar bandar yang mana disebut oleh Cikgu Syamil tadi, berusaha untuk mendapatkan satu pembelajaran yang sempurna tengah padang tu. Bawa buku, bawa laptop, bahan, berada di tempat yang dapat capaiannya, berada di bawah pokok dan sebagainya. Itu usahalah. Itu contoh yang terbaik. Begitu juga kesan kepada guru, kesungguhan cikgu-cikgu untuk menyampaikan pengajaran kepada anak-anak ini bergantung kepada sikap. Dan sebab itulah saya katakan penilaian dalam ketika PDPR ini agak kurang tepat. Okey, terima kasih cikgu. Kita dah sampai ke sikit lagi dah nak sampai ke penghujung dah, sebab masa saya dah nak capai 30 minit ni. Banyak dah input yang cikgu Ihsan bagi. Soalan terakhir pada saya, saya banyak kali mendengar Cikgu Ihsan menyebut mengenai masalah capaian internet yang mengganggu kepada penilaian prestasi semua. So dengan masalah ini, adakah Cikgu Ihsan merasakan cabaran untuk mengumpulkan hasil kerja dan juga eviden ni akan mengganggu prestasi penilaian nanti? Contoh yang saya bagi, kita sebagai seorang guru, dia akan hantar kerja setiap hari. So macam mana cara untuk kita pastikan kerja itu dikumpulkan di satu tempat untuk kita nanti sebagai pentadbir, bila kita nak tengok benda tu ada. Cikgu, dengan masalah internet ni, apa pendapat Cikgu Ihsan mengenai cabaran masalah internet ni dalam pengumpulan hasil kerja atau eviden untuk guru-guru? Baik, terima kasih. Secara rumusan lah dalam hal ini, dunia semakin maju, kita berada dalam masyarakat 5.0. Masyarakat yang sekarang ini terdedah dengan masyarakat digital. Mau tidak mahu, semua masyarakat dan guru, termasuklah orang lama ataupun baru, mestilah berada di arus, mengikut arus yang dunia digital. Secara tidak langsung, bagi yang tidak boleh mengikuti, dia perlu mencari dan belajar. Begitu juga dalam konsep ataupun dalam bagaimana membuat penilaian. Pihak kementerian lah terutamanya rangka atau mencari sesuatu kaedah atau pendekatan yang lebih canggih, yang lebih memudahkan urusan dan bagi memberikan satu kaedah yang sangat berkesan kepada penilai, terutamanya
ialah pentadbir lah, fikir-fikir guru besar, pengetua, supaya kaedah ini akan terus menjadi bahan penilaian di peringkat di dalam masyarakat 5.0. Saya sebutkan awal tadi, saya cerita tentang cabaran internet, cabaran cahaya. Tapi contoh di sekolah kebangsaan Hakim Tih, baru-baru ini ada wartawan yang turun buat liputan, dan selepas itu hasil daripada liputan wartawan didapati pengarah bahagian telekomunikasi KMM, tak silap saya sebut mungkin salah, dibetul-betulkan semula, SKMM. SKMM turun untuk melihat sendiri bagaimana capaian internet, dan kita berharaplah dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri baru ini, bahawa akan dipertingkatkan segala capaian internet ini di seluruh negara dengan lebih baik bagi anak-anak, masyarakat, pelajar, guru-guru dapat mendepani masyarakat 5.0 dengan menguasai masyarakat digital ini dalam kehidupan seharian. Saya rasa itulah maknanya kita tak boleh, kita kena move on lah. Kita tak boleh kembali ke belakang. Walaupun selepas ini berlaku pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Meet tak boleh tinggal, StreamYard tak boleh tinggal, YouTube pun kena rakam masukkan dalam tu. Ia merupakan satu sistem pengajaran yang sedang berada dalam masyarakat 5.0 ini. Kita teruskan. Okey, untuk penutup Cikgu Ehsan, saya nak tanya satu soalan cepu masalah sekali. Kalaulah ada seorang cikgu dekat sekolah cikgu yang sangat-sangat mahir dalam ICT, dia sangat-sangat sukalah buat konten macam ni, adakah cikgu akan memberikan satu penilaian yang baik kepada cikgu tersebut? Inilah pertamanya sebab di atas kebolehan dia tu berada dalam apa ni, masyarakat 5.0 yang saya sebutkan tadi ini, dia sebenarnya dia banyak membantu, dan kepakaran, kemahiran yang ada memberi kepada rakan-rakan sekerja. Jadi pihak pentadbir ni mesti menggerakkan guru tersebutlah untuk mengadakan sesi pembelajaran, sesi coaching and mentoring, membantu kawan-kawan yang mungkinlah arahan daripada guru besar ataupun pentadbir ni dia agak kurang senang, tetapi bila rakan sekerja yang mengajak untuk bersama-sama membuat sesuatu ni, dia akan lebih mudah untuk mengikuti. Itulah bergantung kepada style ataupun leadership style lah dalam kepimpinan untuk membentuk dan membina tim yang baik dalam sesebuah organisasi. Okey, terima kasih Cikgu Ehsan, banyak input, banyak data yang akan saya transcribe selepas ini bersama rakan-rakan saya. Untuk yang terakhir, saya Cikgu Irzan dan Cikgu Nur Hisham mengucapkan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kepada Cikgu Ehsan atas sumbangan idea banyak yang kita dapat, dan juga pengalaman tu 20 tahun sebagai penilai tu, saya baru tahun pertama nak menilai tu. InsyaAllah semoga perkongsian ini bukan saja memberi manfaat kepada kami punya assignment ni, tapi dia punya skop dia lebih besar untuk perjalanan karier kami. Sebelum kita tutup, boleh tak kita ambil satu gambar dulu? Saya ambil satu gambar dulu. Okay, semua tengok. Ya, tidak. Okay. Alright, senyum. Okay, angkat thumbs up. Tak nampak, dia kena depan muka. Okay, 1, 2, 3. Saya duduk keluar kat Telegram ni. Okay, sebab saya print screen. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, terima kasih Cikgu Ehsan atas perkongsian pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.